Empat juvana dihadapkan ke Mahkamah Majestuit Johor Bahru atas tuduhan membunuh Antara yang seorang paling mengejutkan lelaki. adalah penglibatan remaja di bawah umur sebagai watak utama. Sekolah Henry Geni di Teluk Mas, Melaka telah membuktikan betapa pesalah juvana boleh dibentuk menjadi insan yang berjaya. Baik, jadi sebentar tadi kita dah lihat sedikit bingkisan berita berkaitan dengan kes juvana di Malaysia. Jadi sekarang ni, hari ini saya nak terangkan tentang bab 15, di mana bab ini dia berkaitan dengan institusi pemulihan juvana, rawatan dan pencegahan delinkuensi. Di mana dengan sahaja bab ni, sebenarnya saya nak terangkan tentang institusi juvana itu sendiri dan apakah program-program rawatan yang ada sedikit sebanyak yang ada dalam institusi juvana. Tapi secara ringkas sahaja, jom kita lihat. Okey, baik. Jadi institusi juvana ni dia terbagi kepada dua tau, iaitu yang pertama institusi jangka panjang dan yang kedua institusi jangka pendek. Institusi jangka panjang ni dia ada nama lain dia, iaitu latihan sekolah ataupun kemudahan pemulihan. Institusi jangka pendek ni pun ada nama lainnya, iaitu rumah tahanan ataupun pusat tahanan. Kita selalu sebut pusat tahanan. Kadang orang tak tahu pun itu adalah institusi juvana jangka pendek. Dan pusat tahanan ni selalunya untuk orang yang belum dibicarakan kat mahkamah lah, sebelum dimasukkan dekat juvana yang jangka panjang. Dia duduk dekat pusat tahanan tu, iaitu pusat juvana jangka pendek dulu. Okey? Seterusnya saya ingin menerangkan tentang kemudahan institusi juvana jangka panjang dan jangka pendek. Okey, baiklah, kedua-dua jenis institusi ni masing-masing dia menjaga kebajikan dan keselamatan penduduk juvana kat situlah. Tapi ada sedikit perbezaan, di mana antara perbezaan dia adalah dari segi institusi jangka panjang, dia lebih menjaga hampir semua keperluan penduduk selama 24 jam. Contoh-contoh keperluan dia seperti makanan, pakaian, emosi, dari segi kesihatan mereka, dari segi pendidikan mereka. Sebab apa? Sebab mereka ni duduk dalam tu dalam masa yang lama. Jadi mereka perlukan, sebagai contoh, perlukan pendidikan lah yang sepatutnya dan sewajarnya, supaya bila mereka keluar nanti, mereka ada hala tuju, mereka tahu nak buat apa dan mereka boleh bergaul serta berkomunikasi dengan orang luar dengan baiklah dan berilmu pengetahuan. Tak adalah bila keluar nanti tak ada ilmu. Okey, dari segi institusi jangka pendek pula, dia mementingkan penjagaan tahanan mereka, lebih kurang sama je. Tapi dia menawarkan perkhidmatan pemilihan yang minima seperti bantuan pendidikan. Maknanya kalau jangka panjang tadi, bantuan pendidikan dia adalah lebih tinggi lah daripada institusi jangka pendek. Sebab jangka pendek ni pusat tahanan ni sekejap je ada pendidikan, cumanya taklah advance macam dekat institusi jangka panjang. Sebab apa? Sebab dalam tu dia macam sementara je. Macam tu lah. Okey? Jadi seterusnya saya nak terangkan tentang program rawatan yang ada dekat dalam institusi juvana ni. Okey, institusi juvana ni dia ada program rawatan dari segi individu dan juga kumpulan. Dari segi individu ni dia ada program rawatan yang berkaitan dengan psikoterapi. Okey, dari segi kumpulan pula dia ada program teknik rawatan kumpulan seperti kumpulan bersepadu interaksi ataupun budaya rakan sebaya yang positif. Jadi dia pilihlah rakan-rakan yang baik, dia membudayakan rakan-rakan yang positif ni untuk jadi contoh. Macam itulah. Okey. Tapi rawatan-rawatan ni pada pada pertengahan 1970-an, rawatan-rawatan ni ada isu di mana adalah segelintir pihak mengatakan bahawa rawatan ini tidak relevan. Rawatan ini tidak memberi impak yang positif pun kepada penduduk-penduduk juvana tu. Tidak memberi kesan pun, tidak mencapai matlamat pun. Dan terdapatlah sedikit isu di situ. Namun beberapa dekad yang lalu, program juvana ni, program-program rawatan yang dianjurkan dekat institusi juvana ni telah dibaik pulih. Dan ia membuahkan hasil yang kita nampak lah, di mana penduduk juvana tu menjadi lebih baik dan bila keluar tu ada hasilnya. Tidaklah melakukan kesalahan yang sebelum ini, malah menjadi orang yang lebih berguna, macam tu. Jadi itu sahaja penerangan saya untuk bab ini secara ringkas sahaja. Sekiranya nak tahu lebih lanjut tentang bab ini,
bab 15 ini dengan tajuk yang sama, boleh tengok video pembentangan saya bersama rakan seperjuangan saya Nur Fatihah di video yang lagi satu. Okey, jaga diri dan jaga kesihatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.